Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kejayaan warga Twitter Profesional Malaysia. So, Alhamdulillah malam ni saya ditemani seorang speaker fantastik dan klien beliau beserta pelajar beliau sendiri. So, insyaAllah tuan-puan, malam ni pada saya tajuk kita kata serius sikit, yang memang sangat berkaitan dengan kita sebagai pendidik, iaitu Student Centered Learning and Effective Engagement. So tuan-puan, saya nak memperkenalkan kepada anda sementara yang baru je join, jemput untuk sharekan dulu, sharing live malam ni macam biasa tuan-puan, pada grup, pada kenalan, mungkin tag sahabat-sahabat pendidik yang nak sama-sama menuntut ilmu, mungkin secara santai dulu malam ni tuan-puan. Malam ni kita bersama dengan Ustazah Wahidah. Beliau merupakan speaker fantastik kepada subjek bahasa Arab. Apa khabar Ustazah Wahidah? Sihat? Alhamdulillah, khair. Ustazah, macam mana ni? Kita orang Johor. Johor kes okey. Kita dekat Selangor ni macam kejayaan besar pula. Rasa nak nangis pun ada. Itulah, rasa nak pindah Johor ni. Apa, kita ajak orang Johor lah join malam ni untuk meredakan sikit kerinduan kita ke dekat Johor kan. Yes. Kita ditemani tuan-puan speaker kita malam ni Prof Dr. Norma alias Free Task Force Department of Mathematical Science, Faculty of Science UTM. Apa khabar doktor? Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. So, ditemani juga anak beliau, merupakan salah seorang pelajar online kelas Ustazah Wahidah. Saya difahamkan Sofia ni, tuan-puan cuba teka umur dia berapa. Tadi saya cuba teka, tak betul tuan-puan. Tak betul. So, Sofia ni pernah belajar secara orang kata offline, online juga. So nanti kita ambil tahu cerita beliau. Kita perkenalan dulu tuan-puan dengan Dr. Norma. Mungkin doktor sedikit perkenalan daripada doktor. Dah bekerja since tahun bila? Memang dulu doktor nak jadi macam sekarang ke doktor? Silakan. Okey, terima kasih Coach Isa, terima kasih Ustazah Wahidah. Okey, terutamanya Ustazah Wahidah lah banyak mendidik Sofia. Okay, terima kasih CMN yang kita dah deal semenjak Sofia darjah 1, umur 7 tahun. Lamanya. Dah sekarang ni 15 tahun. Berapa tahun ya? Okay, dah 8 tahun. Yes. 7 ke 8 tahun. Dah nak masuk 2 perpesaan besar. Jadi CMN sangat membantu saya lah. Okay, terutamanya mendidik Sofia. Dulu face to face daripada darjah 1. Tapi semenjak naik tingkatan 2 semuanya online. Okay. Dan saya percaya pada online ni sebab Sofia dengan saya ni pernah duduk di Saudi dulu tahun 2009-2010. Jadi di situ kita dah biasa online. Okay, saya mengajar pun dengan pelajar-pelajar di Saudi, pelajar lelaki. Dia boleh dengar suara saya tapi tak boleh tengok muka saya. Kalau meeting saya boleh tengok pesyarah lelaki tak boleh tengok muka saya. Jadi environment woman section, men section tu dah biasa. Jadi Sofia dulu sekolah di sana memang face to face lah. Okay. Tapi bila berlaku 2014 kita ada masalah kewangan, kita buat conference pun secara online, virtual conference. And then sebab saya memilih research semenjak 2007, jadi untuk tidak ponting kelas, saya selalu buat online teaching and learning. Sebab kadang-kadang saya kena pergi luar kawasan, saya tak nak pelajar saya delay kelas, tinggal kelas, ponting kelas, tak ada kelas. Jadi saya selalu buat online, saya berada di luar tapi pelajar dalam kelas, saya monitor melalui dulu ada handphone kan, handphone pun tak canggih tapi cukup untuk buatkan asynchronous learning and synchronous learning. Jadi bila berlaku COVID-19 ni saya rasa macam tak ada isu besar lah. Okay, sebab dah practice. Okay, dan anak saya pun saya cuba ajar supaya faham bila kita berada secara online. Jadi Alhamdulillah Ustazah Wahidah dan juga CMN memberikan guru-guru yang baik, okay, yang boleh buat kelas secara online dan saya sangat percaya dan pelajaran Sofia pun tak ketinggalan lah. Okay, tak ketinggalan, malah bertambah.
Alright, dan ada subjek-subjek yang saya tak boleh ajar, terutamanya subjek agama, bahasa Arab, tajwid, itu yang saya agak takut sikit lah sebab bila makin besar saya tak boleh handle. Dan saya sangat perlukan guru-guru online ni sehingga sekarang. Yes. Alhamdulillah. Thank you daripada Dr. Norma. Terima kasih juga tuan-puan yang dah sharing malam ni. So, nak berkenalan dengan Sofia boleh ke? Silakan Sofia. Nama, Sofia sekolah mana, hobi dan in the future apa yang Sofia, impian Sofia, apa contribution yang Sofia nak buat nanti. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sofia binti Buhari. So, Ana sekolah bahasa Arab pula. Saya sekolah menengah Islam Hidayah dekat Johor Bahru, dekat Kempas. Hobi saya melukis, main badminton, macam-macam lah, berkebun. Waktu PKP ni kan macam tak boleh keluar sangat kan. So kat rumah pun ada kebun lah, kita kebun. ATV pun ada. Sofia tanam pokok apa Sofia? Kita orang tanam tebu, nanas, pisang. Itulah. So future patutlah Sofia manis sebab tanam tebu. Allah Akbar. Terima kasih. So, Sofia, in the future, apa contribution yang Sofia nak bagi pada masyarakat? Kerja-kerja. Okey, cerita-cerita lah. Future saya. So, saya nak cakap bahasa Arab pun boleh, Sofia. Tak dosa. Future Ana jadi farmasi sebab Ana pun selalu tolong mak Ana bila luka ke apa-apa, Ana akan kepada doktor. Ya Allah, terima kasih sangat. Terima kasih. So dah besar Ana jadi farmasi lah, insyaAllah. Menarik tu, Ustazah Wahida. Doktor kepada doktor. Mak dia macam, alamak Sofia, Umi terluka. Boleh ubatkan luka Umi? Boleh Umi. Ana boleh. Ustazah Wahida, mungkin Ustazah nak share sikit macam mana performance Sofia so far dalam kelas bahasa Arab, betul? Silakan. Sofia macam mana? Itulah, Sofia dah boleh cakap Arab dah tu. Dekat dalam kelas bukan saya yang mengajar tapi Sofia mengajar. Serius? Saya banyak belajar daripada Sofia. Itu yang kita panggil nama dia student alamak, macam mana nak cakap ni? Student centered learning. Apa yang Sofia biasa kongsi dengan you? You sepatutnya tenaga pengajar, tapi Sofia sebagai pelajar banyak share dengan you ilmu. Apa Sofia? Sofia ajar saya apa Sofia? Ana selalu share macam contoh web yang untuk fun game tapi boleh pelajar. So contoh web dia adalah Garlic Phone, banyak-banyak lah sebab sekarang ni kan PKP, so banyaklah aktiviti dikeluarkan. So saya pun dah macam menarik dengan semua game. So contoh-contoh yang saya tolong dengan mak saya aktiviti Pentagon. Pentagon tu dia macam animation 3D yang kita boleh kita boleh macam mana ni? Kita boleh dialog kan. Contoh kita dah buat satu animation tu dan kita boleh bervoice ataupun kita boleh tulis dan dia akan keluarkan suara dia. So kita pun dengan watak dia. So dengan dia suka melukis. Jadi kita belajar gunakan apa yang Sofia suka lah. Kalau suka melukis, Sofia buat ayat dengan lukisan. Nampak tak? Orang buat ayat dengan tulisan, dia buat ayat dengan lukisan. So Ustaz, you akan melayan Sofia melukis sebab itu apa yang dia suka, betul? Dalam kelas bahasa Arab. Ya. So
So selain daripada orang kata nak bina ayat daripada lukisan, daripada dalam buku, so better kita cakap bahasa Arab dan Sofia boleh lukis lah. So dia faham apa yang kita cakap. Itu antara kemahiran yang kita boleh belajar kat situ lah. Antaranya kemahiran mendengar kan, bertulis dan juga bertutur lah. Yang mana kemahiran ni perlu sampai SPM nanti. So bermula daripada PT3 ni sekarang dia dah pelan-pelan buat ayat, dah boleh latihan untuk kemahiran tu semua untuk SPM nantilah kegunaannya. Okay, so tuan-puan, tajuk kita malam ni tentang student centered learning and effective engagement. Sebelum kita dengar sharing daripada Dr. Norma. Doktor, saya nak tahu sangat. Saya difahamkan, tim bagi tahu, doktor macam tak berapa selesa lah dengan Twitter lain bila kita bagi. Nak juga Ustazah Wahidah ni. Apa yang you sayang sangat dengan Ustazah Wahidah ni? Coach Isa, saya tak memilih guru tuition. Saya tahu tanggungjawab saya untuk bagikan ilmu pada anak saya. Dan kedua ialah saya terima je guru tuition tu. Tapi dalam dunia online macam ni, pertama kita kena check dulu guru tuition tu dia punya speed test, dia punya network network dia, network connection dia okey ke tak okey. Patutnya biarlah lebih 100 megabyte per second, dia punya upload dia biarlah lebih kan, macam 40-50 megabyte per second, supaya sebab Sofia ni dia ada gadget, dia ada iPad, dia ada handphone, dia ada apa lagi saya? Semualah digital pen semua dia ada, kita dah bekalkan. Jadi network pun rumah ni ada 3 network, satu problem, 2 ada lagi. Jadi jadi bila putus-putus tu rasanya macam mudah saja disambung, mudah saja sama ada network, device ataupun apps tu sendiri. Jadi bila ustazah yang datang tu, terutamanya saya miss dengan satu ustazah tajwid sangat bagus, tapi network dia very slow. 10 megabyte per second, 15. Jadi saya miss ustazah tu, dia suruh saya pakai WhatsApp, dia suruh dia nak pakai Zoom saya, sebab saya dah beli semua kan, saya subscribe semua, dia sediakan. Cuma network dia je. Jadi saya pun bersyukur dengan Ustazah Wahidah, dia akan bagi saya guru tuition yang ini, guru tuition yang ini. Alright. Jadi saya terima je. Tapi cuma macam bila one to one boleh guna handphone, tak ada isu, boleh. Okay. Network dia kalau tak okey dan budak kurang selesa. Sebenarnya saya rasa online teaching and learning ni tak semestinya mesti synchronize. Maksudnya gunakan WhatsApp, gunakan Webex, gunakan Zoom, gunakan Google Meet, tak semestinya. Dia boleh je buat asynchronized. Alright. Gunakan Google Classroom. Macam Ustazah Wahidah ni saya tengok memang sangat-sangat efektif sangat, sebab macam-macam cara dia buat pada anak saya. Dan saya sebelah je bilik ni, kami ni jarang bersemuka macam ni, jarang. Selalu dia pakai laptop dia, saya pakai laptop saya akan testing sistem dengan dia akan testing sistem dia dengan saya dulu sebelum apa-apa. Jadi saya tengok Ustazah Wahidah ni dekat bilik sebelah, dia kan dia ada bilik sebelah tu untuk bilik sebelah. Saya tengok dia sangat mariah. Cara pengajaran sangat mariah. Kejap ada kuis, kejap bercakap. Jadi saya pun nampak bahasa Arab Sofia ni tak adalah teruk sangat, walaupun harapan saya supaya dia ambil science stream, tapi dalam masa yang sama saya dah nak belajar agama, subjek banyak. Saya tahu dia pun letih 2 minggu, Ustazah Wahidah pun tahu kan, 2 minggu subjek ada berapa, boleh tengok jadual dia kan. Jadi dia letih, paper akhir tu dia kata mama letih. Memang letih, mama faham, sebab mama pun tak belajar banyak subjek macam tu dulu. Alright, jadi tapi mama pula letak harapan nak masuk aliran sains, tapi mesti kira bahasa Arab, mesti kira bahasa lain. Sekarang ni belajar bahasa Jepun pula. Mesti tahu sikit. Alright, jadi dia punya gadget ni dengan adanya macam apps dan juga web, saya tengok suka pakai Quizzes, suka kadang-kadang pakai apps lain kan. Jadi saya rasa sangat bagus sebab dia guna banyak tu. Saya rasa dia guna dia punya CPU, dia punya laptop, macam yang sama dia pakai WhatsApp, kadang-kadang terputus dia pakai, mungkin dia ada banyak. Jadi bila banyak tu jarang terputus lama.
jarang terputus lama. Sofia pun jarang tak pergi tuition sebab kerana internet ke device ke apps ke jarang. Tak pergi tuition kerana busy sangat, besok ada exam, besok ada kerja sekolah banyak. Jadi saya suka dengan CMN ni boleh berunding cara Ustazah Ustazah hari ni tak boleh datang kelas sebab Sofia banyak sangat kerja sekolah tak siap. Jadi boleh tak ganti kelas? Jadi itu je lah yang saya rasa macam sampai 8 tahun ni. 8 tahun ni sebenarnya Sofia ada juga kelas tuition lain, company lain. Tak boleh sebut lah kan, nanti kan kompetitor pula. Tapi yang ada company lain tu sebab ada subjek yang sangat lemah. Ada subjek yang sangat lemah, kena minta bantuan. Sebab saya pun agak sibuk juga dan Sofia macam tak nak belajar dengan mama. Mama garang. Okey, faham lah. Mak pendidik gitulah kan puan. Memang garang. Tapi dia selalu tengok mama asyik online dengan student, memang mama garang. Kan. Jadi memang tegas. Jadi perlukan guru tuition lah bantu Sofia. Jadi, alhamdulillah setakat ni okey, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Bukanlah yang terbaik sangat dalam kelas tu kan, tapi kiranya dalam 10 yang terbaik tu dia ada lah dalam tu. Yang 10 terbaik tu dia ada lah baru ni, alhamdulillah. Sawidah banyak bantulah sebab saya selalu kalau minta tukar guru tuition tu ada sebab lah. Ada sebab kan saya dah lah tak pandai subjek agama. Faham. Saya bukan ustazah kan, tapi nak pandai agama. Jadi bila ustazah tu tak berapa subjek ikram ni, dia tak sama dengan subjek sekolah menengah biasa, sekolah agama biasa, dia macam tinggi sikit. Faham. Kalau tajwid dia tu tebal buku dia kan. Bukannya nipih-nipih kan. Jadi kalau fiqh apa semua tu dah sampai munakahat, dah sampai pusaka, wasiat. Saya pun kena study juga. Okey, tak ada isu. Tapi isu bahasa Arab yang paling saya takut. Tajwid yang paling saya takut. Yang lain tu saya tak berapa takut sangat sebab tajwid dia dulu masa darjah 5, darjah 6 boleh lagi. Yalah kan saya pun penitera sangat. Jadi boleh lagi saya nak belajar sama. Sekarang ni bila dah ada falsafah tu mungkin saya tak ada masa nak study, saya rasa kot. Kita cari yang pendidik terbaik lah untuk bantu Sofia. Saya tak boleh beranggapan saya ustazah sebab saya bukan pakar. Jadi saya tak boleh nak, bila saya mengajar tu saya tak puas. Tak puas kan. Jadi biarlah ambil ustazah yang bagus-bagus mengajar. Jadi Ustazah Wahidah sentiasa. Jadi bukanlah nak tukar-tukar guru tuition tu sebab Alright. Kata 4.0 kan. Jadi bila tengok konten bagus. Konten bagus, konten kurang, itu je. Kadang-kadang saya tahu juga guru tuition ni dia nak mencari keuangan. Saya terima je. Memang ada bajet untuk Sofia, tak ada isu. Jadi saya bagi peluang tapi kadang-kadang macam tu kan. Jadi saya pun minta tolonglah tukar. Yelah. Faham. Maaflah Ustazah Wahidah kan. Jadi tapi yang kekal lama. Ada subjek dia tu 2-3 subjek memang lama sampai sekarang. Apa sebab? Bertahun-tahun Cikgu tu memang ada inisiatif, sangat bagus. Jadi kadang-kadang buka sampai 2-3 page. Saya macam appreciate lah guru yang. Jadi itu tahan lama lah. Itu saya appreciate. Bagus. Sofia tak pernah tengok Ustazah Wahidah garang. Sofia pernah tengok tak Ustazah Wahidah garang? Macam mana Sofia belajar dengan Ustazah Wahidah? Apa yang okey? Silakan nak share. Ana belajar dengan Ustazah Wahidah memang terbaik. Adalah juga peningkatan dia. Yang pasal garang tu tak pernah. Tapi Ustazah pernah cakap. Ustazah pernah cakap kalau Ustazah pergi sekolah Sofia, memang Ustazah memang garang lah. Dia sebab saya pernah cerita dengan Sofia. Saya pernah kena interview dekat sekolah Hidayah tu. Tapi saya baik tak jadi cikgu kat sekolah Hidayah tu sebab akan berkahwin dan pindah kan. Jadi mungkin sekolah tu pun nak yang cikgu boleh lama komit dekat sekolah kan. So cakap saya baik tak jadi cikgu sekolah Sofia.
Kalau tak ajar Sofia tuition. Lagi satu Sofia ni dia agak cepat bosan lah kalau kata kita gunakan satu kaedah je. Kalau kata quizzes saja tak. Saya akan guna banyak lah. Buat wall, quizzes, tu yang main phone tu. Bukan main phone, telefon dia ada nama apa tadi Sofia? Ginger. Bukan ginger tu. Garlic bukan garlic. Garlic. Ginger pula. Garlic kan ginger kan sama kan. Digunakan untuk masak. Kan kadang kita bawa lah meronda-ronda dekat rumah kan. Jadi gunakan apa yang ada surrounding lah untuk menarik minat ni kan. Kadang kita bosan juga kan tengok buku je kan. Jadi dengan kebolehan Sofia pula melukis. So kita sharing kat situ lah. Sofia pun ada pen yang sama macam saya pakai kan. So kita ada game juga. So pelbagai aktiviti sebenarnya boleh buat dengan pelajar-pelajar ni ataupun suruh student tu sendiri yang mengajar kita pula. Dia pula jadi cikgu. Jadi nanti saya belajar dengan Sofia. Tapi nanti kalau salah saya betulkan. Macam gitulah. Tapi Sofia dia suka nanti Ustazah Ana nak jawab je. Ana nak jawab. Pak Sofia kejap. Gitulah. Masa nak jawab tu dia bersungguh nak berjawab lah. Dia nak cuba sebelum kita bagi jawapan tu. So dia ada kesungguhan kat situ. InsyaAllah saya cakap kalau ada usaha tu adalah kejayaannya kan. Dalam bahasa Arab kan menjada wajada. So sangat bagus Sofia ni. Dia nak peksa besok macam bahasa Arab besok kan. Malam ni 3 jam dia belajar study revision dengan saya. Yang itu last minute. Last minute. Tapi tak apa. Dia macam cakap budak SPM pun tak tahan tau 3 jam mengadap. Tapi Sofia 3 jam boleh ngadap ni. Aduh. Hebat lah. Maksudnya bersungguh-sungguh lah tu. Tak ada masalah. Tak rasa bosan kan Sofia kan? Asal macam 3 jam macam suruh Ustazah tidur sekali kat depan laptop ni kan. Ustazah nak kantuk ni Sofia bila nak habis. Nantilah kejap Ustazah. Dia pula yang nanti kejap. Selalu student akan tanya bila nak habis ni cikgu kan. Kita yang tanya dia bila nak habis ni Sofia. Ustazah kantuk ni nak tidur depan awak boleh. Dia yang semangat nak belajar. Jadi macam tu lah. Saya ucap terima kasih sebenarnya pada Ustazah Wahidah. Kan bila saya tinggalkan Sofia dengan Ustazah Wahidah dalam bilik, saya memang berlapang dada lah. Tengok Sofia sangat happy. Sangat happy belajar. 3 jam Yes. Waktu-waktu lain pun Ustazah kalau pukul 11 tak boleh tuition, pukul berapa? Pukul 2 boleh tak? Boleh juga pukul 2. Jadi saya tak sangka lah sebab kadang-kadang masa tu banyak drag dan Ustazah banyak bagi nasihat pada Sofia. Saya bersyukur Ustazah macam saya selalu cakap dengan Sofia kan, Sofia tengok ni mak angkat awak ni, mak angkat awak. Saya selalu sebut macam itulah kan. Tengok dengar cakap dia, tengok susah nak carikan Ustazah macam ni, betul-betul bersungguh-sungguh nak. Saya bersyukurlah pada Ustazah Wahidah melayan Sofia sebab memang PKP ni memang seorang-seorang kan, Jadi dulu Ustazah sediakan face to face Ustazah yang datang ke rumah. Jadi semenjak PKP ni lah yang kita nampak macam sangat baguslah Ustazah membantu. Dulu sebenarnya memang daripada JAS 1 sampai tingkatan 1 memang Ustazah bahasa Arab datang ke rumah kan. Lepas tingkatan 1 pun ada buat face to face rasanya kan dengan Ustazah Wahidah kan. Sebab Ustazah jauh. Ya. Kan? Sebelum PKP pun dah ada face to face kan Ustazah. Jadi dah biasalah rasanya. Jadi bila COVID-19 pandemik ni saya rasa teruskan je lah dengan online. Sekarang ni semuanya, mostly semua subjek CMN ni semuanya online. Betul-betul. Alright. So, okay, konsisa terkeluar kat situ. Alright. So ada soalan kat situ Doktor. Assalamualaikum. Buat selalu perkara yang kita takut, insya-Allah perasaan takut itu akan menghilang. Komen Ustazah, komen saya. Apa yang saya takut? Saya tak dapat kat situ. Alright, Tuan Aziz Rejab. Okay.
doktor kita ada sebut pasal takut ke tadi doktor ke macam mana? Saya pun kita tak dapat cerita maksud pasal dia tu. takut tu maksud saya gini, kadang-kadang bila kita berada dalam COVID-19 pandemik, anak kita macam mana terbiar nak kita. Betul, faham. Utamanya anak yang tak ada kawan. yes, okay, jadi apa yang kita kena buat, jangan takut. Bagi saya, Sofia baru habis exam kan semalam kan. Semalam dia habis exam, jadi saya biarkan dia tengok wayang dengan kawan-kawan dia, tapi semua virtual lah. Tengok kartun, main games. Jadi satu hari malam tadi sampai malam tadi dia dengan kawan. Alright, jadi jangan macam Ustazah Wahidah lah, bercakap, bersenda, bergurau, menjerit-jerit, kadang-kadang ada yang diorang happy, lepas tu sambung balik belajar. Sebenarnya sama je, cuma wayang tu tak pergi panggung wayang, itu je. Tak pergi outing. Kalau kena pergi outing kan dengan kawan-kawan saya yang tolong bawa kan, tapi kali ni outing tapi dalam bilik masing-masing, makan keropok masing-masing, sediakan keropok, lepas tu happy-happy, lepas tu sambung balik belajar. Begitu juga dengan tadi Ustazah Wahidah kata apa, student centered learning. Kalau sekolah hidayah tu memang biasa student centered learning, and then peer to peer assessment, bekerja di antara kawan dengan kawan, sangat agresif, dan hotogogi tu maksudnya ialah menggunakan komputer tu lagilah sangat. Jadi saya rasa macam Ustazah Wahidah ni hanya menambah kebaikan apa yang kita, sebab dekat sekolah memang tak ada one to one lah. Jadi tuition one, kalau mathematics tu memang one to one sungguh lah. Kalau science tu sangat one to one, dan saya rasa sangat berkesan. Dia bergantung pada guru dia. Kalau guru tu dah biasa, saya rasa tak ada isu. So janganlah ibu bapa takut. Okay, kalau anak yang ramai tu saya rasa macam share gadget lah, share gadget. Faham tu. Kalau 10 anak takkanlah ada 10 kan, iPad ataupun komputer, laptop semua, tablet semua kan. Jadi share gadget. Kadang-kadang Sofia pun, kita ada satu je tablet ni, share dengan Sofia, share. Sebab kalau beli satu lagi untuk Sofia, nanti dia guna untuk buat games. Jadi fokus game cukuplah dengan ada iPad. Jadi kalau yang ini saya boleh monitor, kita boleh monitor. Alright. Mungkin doktor nak tambah sikit tentang student centered learning tu. Jika bila kita dulu, kita lebih pada fokus teacher centered learning, kita akan berkongsi ilmu, suap pelajar, nah ni konten, ni video tengok, ni homework, buatlah. Tapi bila sekarang ni anak-anak abad 21, mereka sendiri nak buat keputusan, nak belajar macam mana, nak seronok macam mana. So mungkin doktor boleh explain sikit tentang student centered learning, kelebihan dia, kesan kalau kita tak buat student centered learning. Kan falsafah dia, nama dia heterogogi. Okey, dan falsafah ni melibatkan 3 perkara. Satu ialah kompeten, kedua ialah literacy, dan ketiga ialah integrity. Itulah student centered learning. Jadi kalau kes macam Sofia ni, pertama guru akan mengajar, lepas tu guru tak boleh mengajar semua sebab student tak boleh tengok, macam Sofia tak boleh jumpa Ustazah Wahidah sampai 3 jam, 4 jam tanpa games. Dia letih penat. Tapi oleh kerana Ustazah Wahidah ni pandai menggunakan quizzes, macam-macam aktiviti dia buat, share screen, flip grip, maksudnya dia ada digital, masing-masing boleh menulis, jadi student tak boring. Jadi Sofia minta lagi kelas. Itu kelebihan Ustazah Wahidah sebab dia ada, mereka ni semua ada ada digital pen, ada iPad, jadi mereka boleh share screen, kita panggil flip grip. Alright, jadi lepas tu cukuplah Sofia lepas tu kena belajar sendiri. Itu kita namakan dia student centered learning, sebab Sofia boleh explore, dia dah boleh guna Google, dia dah boleh gunakan searching, exploring, jadi dia boleh belajar sendiri, buku pun ada, kawan pun ada. Jadi saya rasa student centered learning ni penting. Peringkat universiti lagilah saya harap student buat student centered learning. Tapi student tak suka kalau kita minta explore sendiri. Jadi yang penting kita kena bagi arahan. Jangan hantar apa saya kata, jangan hantar Google Sheet
Google Slide kosong. Jangan hantar Padlet kosong. Jangan hantar DOC file kosong. Jangan. Sebab student akan confuse. Sebab dia nak isi apa. Jadi kalau boleh student centered learning ni kita guide student. Lepas ni buat ni. Lepas ni buat ni. Lepas tu saya check kamu punya kefahaman. Jadi maksudnya student centered learning tu dipandu. Alright. That's why proses memandu tu yang saya kata peer tu. Dia dengan rakan sebaya dia. Kena ada sebab dia pun tak larat nak study seorang sampai exam 2 minggu sampai dia kata mama letih mama esoklah macam sampai level gitu tau sebab kalau face to face tak ada masalah sebab pergi sekolah jumpa kawan belajar gelak ketawa berkawan tapi face to face online teaching and learning right? Jadi dia letih peksa yang lama tu yang biasa kalau tidak ada isu tapi oleh kerana face to sebab online semuanya online and then tempoh pun masa sekejap alright jadi student tu kena cepat menjawab jadi student tu macam letih penat penat and then menghadap komputer pun penat siang malam that's why Sofia kena ada aktiviti maksudnya petang je Sofia kena berkebun tolong mama berkebun mama pun penat juga jadi kena berkebun Sofia kena angkat air dia akan pakai motor ATV dia letak air kat belakang bawa and then daripada motor bawa turun sebab kebun tu lebih kurang dalam 10 buah rumah daripada rumah saya ni and then siram pokok Sofia belajar siram pokok tumbuh baja pokok and then itu semua aktiviti supaya dia macam stres kan hilangkan stres yes betul nanti dia akan bawa aktiviti satu taman dia round satu taman tapi kita orang dalam compound tak ada polis satu taman dia round sebab tak ada peluang. Dulu boleh bawa ATV dalam hutan, dalam gunung, sungai. Sekarang dah tak boleh, kena angkut bawa balik rumah. Jadi semua aktiviti berenang pun dah tak boleh sebab swimming poolnya dekat kawasan sana. Lebih jauh lebih 10 meter. Jadi macam mana? Buatlah aktiviti. Jadi buat aktiviti. So belajar tu memang penat. Saya tahu sebab dia student centered ni. Sendiri baca, sendiri faham, tak faham tanya mama, tanya guru pun bagus macam Ustazah Wahidah bila boleh WhatsApp saya seronok sangat saya bersyukur pada Allah kalau malam pun boleh WhatsApp Ustazah saya risau sangat ni Sofia tak boleh ni nanti Ustazah kata jadi macam sangat bagus itulah dikatakan educator 4.0 siang malam pagi petang asyik melayan student at least satu words at least student akan rasa reda kan Sofia Ustazah nak tuition hari Jumaat ni Sofia dah reda yang kebimbangan dia kerja sekolah tak pandai nak buat tu dah reda jadi macam saya rasa yang penting communicate dengan guru anggap guru sebagai ibu pada anak kita and then penuhi keperluan kalau Ustazah Wahidah nak apa kita penuhi alright Ustazah Wahidah nak penuhi kehendak saya and then kalau boleh get long communication with the Ustazah Wahidah dan juga guru-guru lain dan CMN ni saya rasa dia banyak bertolak ansur lah yang saya nampak CMN banyak pusat tuition yang saya pergi ni CMN ni mungkin fikrah dia bagus latar belakang bagus jihad dia bagus jadi saya bersyukur even though bukan Sofia je yang dulu kan Ustazah Wahidah kan yang gunakan CMN anak buah saya seorang lagi masa tu PKP anak buah saya tu nak SPM saya sangat hati aliran sains bahasa Arab juga kena ambil jadi saya minta tolong CMN melalui Ustazah Wahidah dia bagi guru fizik sangat bagus guru tu biologi dan sebagainya tapi sebab masa tu Syamila sangat sibuk sebab dia pun pengawas apa semua lah kan memanah lagi jadi dia betul online banyak kelas online alhamdulillah Ustazah dia berjaya alhamdulillah dah berderet lah A dia tu berderet lah A budak aktif memang macam tu dia aktif kan tak ada D lah tak ada C pun saya rasa 1 je gitu jadi A dia berderet lah jadi saya bersyukur kepada Allah sebab CMN pun memberi impact juga kepada anak buah saya jadi walaupun jauh ni saya kat Johor anak buah saya kat Seremban Ustazah Wahidah kat Bangi jadi boleh je selesai yang penting CMN ni dia jenis yang macam prihatin tak ada fikir duit sangat tak ada fikir duit sangat kadang-kadang saya sibuk tak bayar pun saya tahu CMN malu nak minta banyak kali dengan saya tapi kadang-kadang tu saya ni
kadang-kadang tertangguh kadang-kadang. Okay, saya hantar juga. Okay, tapi memang hantarlah, saya tahu tanggungjawab. Jadi kalau exam tu memang tinggilah. Mahal lah sikit. Okay. Tapi kalau tak exam tu dia macam ada sikit-sikit kan. Okay. Tapi kalau exam tu kadang-kadang minta tolong. At least Sofia ready lah. Masa exam tu dia tak bimbang, betul? Kan? Kalau bahasa Arab dia kalau nak exam risau sangat. Dia macam, awak dah study dah, jangan risau. Keluar soalan ni. Tu keluarkan soalannya kan Sofia kan? Keluar. Boleh jawab kan? Boleh. Dia kalau study tu boleh jawab lah. Kalau tak study tu tak boleh jawab. Jangan nervous sangat. Dia punya nervous tu macam nak apa lah. Relax cakap. Zaman sekarang anak-anak dia banyak ada gadget. Bila ada gadget, games tu pemikiran dia dah berubah, betul kan? Okay. Tak memandang serius terhadap dunia sangat. Okay, tak sangat bertanggungjawab sebab dia ada komitmen lain. Dia sangat difikir. Kalau tak boleh upload, tak boleh download, tak boleh install, itu yang difikirkan. Okay, gadget mana lagi yang boleh membantu proses, sebab kadang-kadang software ni dia ada version, itu yang lebih difikirkan. Keperluan kawan yang perlu difikirkan. Tapi sebenarnya tanggungjawab daripada pelajaran tu kurang. Jadi isunya saya nasihatkan Sofia kan, fokus pada pelajaran. Kadang-kadang apps tu tak penting. Yang penting dia ialah belajar, Jadi tapi dia memenuhi kehendak Sofia. Meraihkan lah. Video dia tak ada masalah, apps, game semua dia tak ada masalah. Jadi Ustazah ni dia pandai memikir. Saya pun tak boleh ikut juga sebab mama ni lain, fikir mama supaya belajar. Tapi anaknya bila mama dah siapkan gadget, mama tengok banyak spending hari ni. Banyak spending. Ya Allah. That's why sekarang ni kena tukar hobi tu. Sebab anak-anak sekarang memang macam tu. That's why susah kita sebab hari-hari akan tengok bilik dia. Sofia buat apa? Takut terlebih masa untuk benda lain. Games, apps, download, mempelajari satu software sampai tekun. Saya tahu, saya pun belajar dengan Sofia. Contohnya hari ni belajar Freezy Freezy, lepas tu Canva. Saya pun nak pening jugalah kan. Kalau saya explore. Sofia 15 tahun hajar doktor guna Canva, edit gambar, video. Oh my god. Even though kadang-kadang protagon saya perlukan suara dia, tapi dia betulkan idea saya. Saya dah siapkan saya punya dialog semua, dia akan betulkan. Saya kata cara pemikiran dia tu bila saya sembahkan dengan student, saya suka bagi kartun dekat student saya. Saya rasa macam happy sebab ramai like. Sebab fikiran dia dah dilatih macam tu agaknya. Jadi bila dia tengok saya selalu guna PowerPoint, dia kata mama old timer. Mama kena Freezy. Bila pakai Freezy tu saya pun cepat juga belajar, tapi saya kadang-kadang benda baru ni kadang-kadang kena explore kan. Ambil masa sikit. Betul. Jadi bila cikgu guna kat sekolah dia cepat dan dia belajar dengan saya. Saya pun belajar banyak macam sekolah Hidayah, saya belajar dengan cikgu-cikgu dia quiz board. Saya belajar dari situ lah. And then saya belajar Quizlearn. Saya tengok ustazah dia guna tu, saya pun pakai lah. Alright, jadi satu benda yang macam sebab Sofia selalu cadangkan lah, why don't pakai quiz board mama? Gitu kan. Kan tukar lah. Why don't pakai Quizlet mama? Kahoot je. Gitu. Jadi saya tengok sekolah Sofia. Jadi saya belajar lah daripada guru-guru dia ramai tu. Request dari pelajar. Dia setiap kali kelas dia lain. Dia nak boleh. Benda baru kita belajar tak ada hal. Dan dia kalau setiap kali kelas, kalau perasan DP kan ataupun gambar yang kita guna kan dekat dekat nama tu kan. Selalu DP tu berubah mengikut karakter kartun tau. Saya banyak belajar. Ni kartun ni nama apa? Kenapa ni cerita dia? Dia macam aku ni dah zaman bila ke tak tahu kan. Macam tu lah. Banyak karakter yang dia tahu. Lepas tu dia boleh melukis. Generation gap ni. Banyak belajar yang dia lah. Satu pendidik all timer.
Satu pendidik kepada anak pendidik, satu anak ajar pendidik. Macam tu. Sebab dia memang suka Tapi explore benda menarik, baru. Yes. Yes. Okey, Sebab okey. dia suka explore, dia suka explore. Kita belajar dengan dia jugalah. Sama doktor. Effective engagement adalah satu isu yang sering disuarakan oleh guru-guru kerana murid-murid kurang participation dan attend kelas masa online. Please share to overcome or improve this issue based on pengamatan sendiri. Mungkin sebelum saya minta Dr. Norma respon sebagai pendidik, sebelum Ustazah Waida, mungkin saya nak dengar daripada Sofia. Basically dalam kelas kita perasan tahu Sofia, kawan-kawan kita kadang dia tutup kamera. Macam Sofia sendiri, you selesa off kamera, buka kamera, apa perasaan you tutup kamera dan apa perasaan bila you buka kamera dalam kelas bila you belajar? Sila. Okay. Mulakan Okay. Waktu kelas online tu, bila first nak masuk online tu mesti ada permintaan yang paling orang nak lah buka cam. So bila buka cam tu macam nak buka cam ke tak nak cakap cam rosak ke, cam tak boleh buka ke, cam memang dah rosak ke. So adalah alasan dia, contoh cam rosak tapi cam dia dah memang boleh buka tapi cam dia katakan rosak. So ustazah macam dekat kelas online tu macam okay tak apalah, kalau rosak-rosak lah yang orang lain yang boleh buka tu buka lah, tapi kesian lah yang buka tu pun seorang, dua orang, teman kelas online. Tu. Kenapa takut buka kamera? Okay, takut yang pertama pemandangan kat belakang, pemandangan kat belakang tu macam adik-beradik bising, rumah bersepah, macam tak sesuai lah background tu. So macam malu lah nak buka cam. So kalau ada pemandangan yang luas, yang cantik tu memang buka cam lah, wajib. Tunjuklah cam yang pemandangan yang cantik. Tapi yang buka kamera tu pemandangan rumah dia biasa je kan? Betul tak, Sofia? Tapi ada je video background. Letaklah background kat belakang. Right. So jawapan kamera rosak ni memang pelajar akan standby bagi pada cikgu. Betul ke Sofia? Betul. Wajib. Alright. Sebab dekat grup punya Telegram pun, grup sekolah pun macam aku nak cakap apa? Kau buka kan? Kau teman aku buka kan? Contoh so kau boleh buka kan? Aku tak boleh. Aku nak cakap apa? Cam rosak je lah, cam rosak. Okay, cam rosak. Semua lah Sofia ni. Dekat online tu macam okay tak apalah, Banin buka cam, Banan memang tak lah. Banan dah buka sebab memang alasan dia wajib cam rosak. Kalau Sofia sebagai pelajar bila buka kamera, apa perasaan you? Apa yang terjadi pada diri you? Kalau Ana buka cam tu macam rasa macam mesti ada orang pandang aku. Mesti ada orang like cakap tentang aku. Mesti seorang pandang saya macam tu lah. Dan kadang malu lah juga tapi tak apalah. Alright. Itu daripada pelajar Tuan-puan, jika anda ada pandangan lain nak share dekat ruangan komen kenapa on camera, tak on camera semasa kelas online anda, boleh share dekat komen. Jawapan daripada doktor, mungkin ada warga tutor profesional Malaysia, pendidik, ibu bapa tertanya-tanya juga. Susahnya nak suruh pelajar-pelajar ni on camera. Macam doktor biasa apa doktor buat untuk jadikan kelas kita ni engagement dia tu memang orang kata hidup, efektif. Silakan doktor. Alright. Okay, mula-mula saya tengok anak saya dulu Okay, mula-mula dulu sekolah Hidayah semua orang buka kamera. Mula-mula PKP bulan March, bulan April 2020. March tahun lepas. Memang semua orang buka kamera. Masa exam semua orang buka kamera. Student saya semua buka kamera sebab saya gunakan kadang-kadang Zoom, kadang-kadang Webex, Jadi semua buka kamera. Even though apa-apa program kita semua buka kamera. Alright. Tapi lepas tu dalam bulan 6, bulan 7 ramai yang tutup kamera sebab internet very slow.
Internet very Faham. slow sebab dia rendering kan, data rendering. Alright. Ramai tutup sebab terkeluar terminate. Alright, terminate. Faham. And then di sekolah hidayah pula saya tengok diorang masih lagi buka kamera, tak ada isu. Tapi tahun 2021, okay, saya tengok ramai yang tutup kamera. Semua tutup kamera. Betul. Even student saya pun tutup kamera. Even though dia pun tak terkeluar tapi dia suka tutup kamera, dah jadi habit. Okay. Even saya tengok anak saya pun terperanjat. Okay, bila cikgu kata buka kamera, kesian ustaz di kelas sekolah hidayah tu. Nangis Saya tau. pun tanya, Sofia kenapa tak nak buka kamera? Dia buka kamera tapi setengah macam ni. Gitu. Lepas tu saya kata kenapa tak tunjukkan muka? Saya pun terperanjat. Dia kata latar belakang tak okey. Kalau pakai komputer lama memang tak boleh tukar latar belakang. Background green screen. Tapi sekarang ni kalau pakai komputer baru, pakai ni semua boleh tukar. Okey, boleh tukar. Okey, latar belakang macam ni, latar belakang saya letak lansir. Alright? Okey, sebab saya pakai komputer lama. Jadi kalau komputer baru boleh tukar je green screen ni. Yes. Sofia pakai komputer baru, kenapa tak nak tukar? Okey, dan katalah malu dalam bilik tu bersepah sebab belakang Ustazah Wahida mesti tengok kan latar belakang Sofia ialah buku dia. Ayah dia dah buat almari, buku yang terbuka. Saya suka tengok belakang. Tu ayah dia decorate lah. Ada kamus tu, tanya Sofia, kamus tu Sofia pakai tak? Tak, hiasan. Semua kamus saya. Arab kot. Ustazah sebab sekarang ni semua online, boleh tengok pada online. Yelah, tapi cakap geti tak nak tengok kamus tu. Yelah, sekarang semua online kan. Sekali-sekala tengoklah macam mana kamus tu ada kan. Tapi kita sediakan lah. Lagilah, kamus luar negara ni lain kan. Ibu bapa, saya kalau pergi umrah memang beli satu Quran, satu kamus bahasa Arab. Tak tahulah dia baca ke tak. Quran dia baca lah. Kamus tu dia tak baca saya rasa sebab Ustazah Wahida dah ada kot. Kamus dia dah besar depan kan. Jadi sekarang ni saya pun pelik. Student saya tak nak buka kamera bukan kerana rosak, sebab saya rasa macam data generate. Sebab kalau Google Meet, Zoom, Webex memang data tu generate. Jadi apa yang saya pakai sekarang ni ialah streaming. Saya banyak gunakan macam Ustazah guna sekarang lah, iaitu streaming. Bila buat streaming untuk keep engage dengan student, kita kena ada tool. Memang kalau kena ada tool, maksudnya macam-macam lah. Kena buatkan quizzes, kena buatkan questionnaire, kena gunakan Google Form, kena guna monkey survey monkey, kena gunakan propose, macam saya gunalah, saya gunakan Nearpod. Terpaksa guna tool sebab kita streaming. Alright, tapi kalau K Sofia dia guna Google Meet, jadi cikgu dia saya tengok macam-macam aktiviti lah dia buat, alright. Dan saya tengok ramai yang tak buka kamera. Saya pun tak tahu. Sofia pun sekali pun tak buka kamera sebab dia tengok kawan-kawan tak buka kamera. Jadi isu dia sekarang ni bukan buka kamera tak buka kamera, sebab bila kita ada tool untuk pastikan student keep engaged, tak payah streaming ni sebenarnya tak jumpa lagi student tu. Tapi kita ada Telegram ataupun WhatsApp, hantar feedback sekarang. Jadi student tu hantar. Jadi mostly saya akan cari apps yang handphone oriented. Bukan pergi dekat learning management system ataupun pergi dekat Google Classroom ataupun dekat e-learning, untuk student masuk. Sebab diorang ni kalau student universiti, mereka kan PKP dah 2 tahun, mereka bekerja ganti tempat ibu bapa. Jadi saya faham keadaan tu. Jadi saya banyak gunakan YouTube, sebab YouTube tu tak perlu data generate, hanya klik saja dan boleh ikut kelas saya. Kalau Zoom tu saya seronok sebab student boleh join juga macam kita ni dalam bentuk kumpulan, dalam bentuk video conferencing. Dalam masa yang sama saya boleh streaming juga dengan student yang bekerja, yang sibuk, macam tu. Yang penting keep engaged tu dari segi masa dan juga ruang. Masa tu on the dot, kelas berjalan, dia boleh tengok kat YouTube kelas tengah berjalan, and then dalam masa yang sama saya buatkan tools. Ada banyak tools lah. Habis je kelas, ada tool dah saya hantar dekat Telegram masing-masing. Dan mereka terus jawab kat situ dan saya akan dapat jawapan dan saya akan analisa data berapa persen jawab betul, salah, berapa persen yang faham, tak faham. Saya akan hantar balik semula ke Telegram, tunjuk bahawa 90%, 80% faham subjek ni.
Okey, 30% tak faham, 40% tak faham. Okey, jadi apa sebab mereka ni semua di berbagai kawasan. Kalau semasa lepas semua negara kan. Jadi saya dapat feedback cepat melalui handphone masing-masing dalam sistem ataupun cloud. Saya banyak guna Padlet, saya banyak guna Propose, Kahoot pun kadang-kadang saya guna, tapi saya tak berapa suka Kahoot sebab kadang-kadang tak semua orang boleh join. Quizzes tu okey lagi. Quizzes sebab dia boleh tengok soalan daripada handphone masing-masing. And then saya suka pakai bot sekali, quiz bot. Hanya guna handphone saja. Jadi itu sajalah yang boleh bantu student dalam masa yang sama. Kita gunalah apps. Okey, Flipgrid bagus tapi student tak ada digital pen nak menulis. Network yang kuat. Okey, kalau network macam B40, jadi banyak. Jadi sebenarnya untuk bantu B40 tadi saya banyak subscribekan beberapa software yang berorientasikan handphone dan juga YouTube. Kita terpaksa belilah. Student sebab dia orang B40 kan, dia orang klik je lah. Dia orang klik, dia orang buat. Yang penting setiap kali kelas mesti ada survey. Setiap kali kelas mesti ada survey, faham ke tak faham. Okey, faham ke tak faham. Kerja dalam kumpulan. Kadang-kadang latihan tu kena buat dalam kumpulan. Kalau buat individu, dia orang stres. Dia orang stres. And then kalau saya buat dalam online teaching and learning, saya rasa Google Meet dah ada breakout room. Tapi kalau Ustazah Wahidah dengan Sofia tak perlulah sebab dia one to one kan. Kalau saya ramai Sofia tak pernah suruh Sofia buka kamera, tak payah. Sofia selalu buka kamera. Cakap tak payah Sofia, tak payah buka kamera. Saya nak cakap dengan kartun yang Sofia pakai tu, apa nama dia? Nanti Sofia terangkan lah. Siapa nama kartun tu? Dengan Ustazah Wahidah, you on camera dalam kelas kat sekolah ramai-ramai, you pernah jumpa dia. Sofia pernah jumpa Ustazah Wahidah depan-depan tak? Ada. Sofia masa tu kecil lagi. Masa tu saya rasa darjah 3, darjah 2. Ustazah Wahidah ada buat program bahasa Inggeris. Ustazah Wahidah tu yang duduk dekat meja tu. Program PT sekolah, PCS kat Johor time tu. Ustazah Wahidah kat Johor. Ustazah Wahidah pun banyak kali kita ajak datang ke rumah beraya. Saya tak sabar nak ni. Tak sabar nak balik Johor, nak naik ATV. Oh my god. Sofia bawa belakang kan. Best tu. Pak swimming kan. Gunung. Ya. Nanti insya-Allah lah. Kalau kita balik kita pergi. Alamak. Cakap pasal Johor ni memang lama lah kita orang tak ke sana silakan Ustazah Wahidah, you macam mana you hidupkan pelajar you, kekalkan engagement dalam kelas? Untuk engagement tu dia bukan sekadar dalam kelas je lah. Lepas kelas, sebelum kelas ataupun bila-bila masa sahaja. Itu engagement dengan student lah. Cakap bila-bila masa di mana sahaja, bukan setakat belajar je. Kalau Sofia nak tengok Netflix, kita boleh tengok sama-sama. Itulah nama engagement yang mungkin pendidik kat luar belum pernah cuba tu apa, boleh cuba. Cuba kita ajak pelajar kita sebelum ni selalu ajak, jom kelas nak start ni. Kali ni cuba ajak, jom Netflix movie kita dah nak start ni. Memang pelajar on camera Saya tanya Sofia cerita apa yang best kat Netflix? Dia ajar. Apa tu? Apa nama Tron? Saya tengok Tron Hunter tu gila sampai pukul 1-2 pagi. Sofia cakap dah. Saya nak tengok sampai habis apa yang best tu. Troll Hunter. Cerita Korea ke? Tak. Orang putih. Tak. Cerita orang putih. Dia tentang apa? Apa Sofia? Manusia yang terpilih, dia ada moto falsafah dia lah. You are the chosen one. Kata awak yang terpilih untuk menjadi warrior, untuk menjadi pelindung kepada monster-monster tu. So kita boleh adapt lah, kita yang the chosen one untuk terpilih masuk sekolah ni jadi anak tunggal canggih ni kan. Nampak. So boleh adapt. Nampak tuan-puan, kelas after kelas Ustazah Wahidah ni siap tengok movie. Cikgunya pula belajar. Macam ni movie dia. Saya nak bagi ruang tuan-puan, kalau ada soalan nak share okey je, tak ada masalah. Tuan Aziz Razak ni dia tanya Sofia pernah guna Minecraft ke?
Dulu saya memang minat dengan Minecraft. Lama kelamaan tu macam mana nak dapat app tu kan. So tak apa lagi buat pula, main je lah benda lain. Tapi macam tu dia cepat bosan. Saya cakap saya main game kucing tu, saya punya level dah 690. Dia kagum gila. Satu benda boleh. Tapi saya tak main hari-hari lah. Dia kalau rasa bosan main dah berbulan ke bertahun lah. Barulah sampai 600 lebih tu. Tak adalah ngadap tu je. Sebab ada kucing. Kucing tak boleh bela kat apartment. Kita bela kucing kat dalam telefon. Sofia suka kucing. Jadi kat situlah. Saya bela kucing tu sampai banyak, Sofia. Terima kasih. Silakan doktor. Saya difahamkan doktor nak buat sharing sikit malam ni. Silakan. Yelah, mungkin doktor nak share slide. Sebenarnya saya bila bercerita pasal games ni, saya tak suka games dan saya pun tak beli Netflix sebenarnya. Kerana Sofia ni asyik minta-minta je, saya pun terpaksalah beli. Saya pun terpaksalah beli. Jadi bila saya beli tu, saya tengok dia seorang je yang tengok tu. Setiap bulan tu saya kena bayar juga tu. Berapa saya kena bayar tu? 30 lebih tu sebulan tu. Yelah. Tapi saya pilih lah apa channel yang sesuai. Dan saya ada baik juga. Kalau betul. Ada hiburan sebab saya tahu. Yelah. Saya tahu PKP ni kadang ada yang stres. So ada orang kata leisure time, ada masa santai-santai, mungkin bolehlah nak tengok cerita lah kan. Thank you Tuan Puan yang join. Kalau nak share soalan, pandangan, tak ada masalah. Kita nak dengar sikit Tuan Puan sebelum kita tutup sharing live malam ni. Dr. Norman nak buat sharing sikit. Mungkin orang kata lebih fokus kita sebagai seorang pendidik ni. Apa yang kita patut tekankan dalam PDPR kita. Cuba try share screen. Alright, itu dia. Silakan. Kalau kita, saya ni hanya untuk pengetahuan kepada guru-guru, educator 4.0. Saya tahu kita dah melalui parade daripada Februari 2020 sehingga sekarang. Saya tahu inilah parade yang kita lalui. Pertama, network bandwidth kita tak berapa kuat. Kemudian nak ajak student share kamera, share mic pun bukan mudah. And then ada standard testing pula yang kita kena buat. Data kita makin lama makin penuh, nak beli mahal. Semua isu-isu yang kita hadapi sekarang. Oleh kerana itu, problem yang kita hadapi sekarang ni, macam Sofia ni, pertama saya kena bekalkan dia dengan teknologi sikit lah. Teknologi tu tadi kan ada kadang-kadang mama nak minta tolong beli watak ni, nak beli watak ni, mama ikutkan je lah apps mana mama belilah. Alright, semata-mata kerana nak expose pelajar tu, dunia memang macam tu. Kerana industri 4.0 nanti besok lagilah semuanya bersifat automation, internet of things, smart city kan, semua bentuk-bentuk macam tu. Even though nak shopping pun sekarang ni pakai apa, mungkin pakai Bitcoin, kita sekarang pakai Shopee, pakai wallet dan sebagainya. Jadi kena dedahkan dengan Sofia benda-benda macam ni. Cuma kena kawal. Jadi hari-hari kena tanya, Sofia buat apa? Sofia buat apa? Sebab tak nak dia leka dengan satu app, satu games. Faham. Dan satu lagi solat. Sofia dah solat belum? Sofia dah solat. Jadi agak macam itulah kalau anak-anak dunia PKP sekarang ni. Alright. And then kalau kita sebagai guru memang betul kita tak cukup masa nak buat teaching plan, alright, nak explore. Jadi rasanya dalam kerja kumpulan sangat bagus kan. Apa-apa pun saya tahu dalam keadaan kita sangat agresif ni ada juga isu yang kita terlupa apps yang patutnya kita gunakan, and then terlupa survey yang patut kita tanya student kita faham ke tak faham dalam bentuk macam ni lah. Saya pakai Mentimeter, saya pakai Google Form, saya pakai Propose. Ini penting kan. And then kedua ialah untuk guru-guru tuition tak semestinya synchronize.
kadang-kadang network tak ada, kadang-kadang elektrik tak ada, alright. Jadi asynchronous pun boleh, gunakanlah Google Classroom kan, Google, kalau macam saya gunakan Learning Management System, alright, supaya student tetap buat kerja lah, alright, tetap buat soalan dan dapat jawapan. Okay, jawapan student tu kena correct. Memang kalau kita tak ada share screen ataupun hantar di PDF file yang kita tanda dan tak ada digital pen, memang susah, saya faham. Tapi gunakan je lah pen tu kan, guna pen tu, ada pen situ, tunjuk je lah kat situ. Terutamanya macam saya kan, ada 139 student. Macam mana saya nak correct kalau tak ada digital pen? Betul. Susahlah saya, dan hantar balik jawapan tu kepada student dalam bentuk zip file ataupun dalam bentuk PDF. Jadi tool ni agak penting. Jadi misconduct ni berlaku bila kita tak hantar balik kertas jawapan, kita tak tunjuk kita correct kat mana, kita tak tunjuk kita bagi markah macam mana, semata-mata tak ada digital pen. Sebenarnya ada banyak alternatif lain kan, saya beritahu. Jadi bila miss benda macam tu susah. Asyik bagi video dengan student pun, student boring, saya tahu. Jadi janganlah bagi video panjang-panjang, bagi video dalam 7 minit pun cukup. Letak dekat YouTube, saya rasa boleh ikut, saya rasa. And then saya suka juga pakai certificate. Maksudnya macamnya kalau Sofia result bagus, mama akan bawa jalan-jalan. Tapi kalau PKP dah tak boleh jalan-jalan. Jadi tak boleh jalan-jalan, mama suruh je lah shopping kat Shopee tu. Apa yang Sofia nak, mama beli je lah. Alright, sebab kita duduk dalam rumah sekarang ni. Tambah pula sangat ikut peraturan. Jadi kalau kat sini, kalau kat compound ni sangat ikut peraturan. Jadi jadi selalu guna sertifikat, guna penghargaan. Okay, guna e-certificate. Jadi guna appreciation. Jadi kalau dengan student, saya suka guna Autocraft ke StreamYard ke, alright, Certifium ke, untuk bagi sertifikat. Post ke dekat student supaya student tu ingat kita. Saya setuju dengan Ustazah Wahidah. Saya pun sama Ustazah, 12:30 malam student tanya soalan pun saya jawab. 5 pagi student tanya soalan pun saya jawab. Jadi cuma kita kena ingat juga, student jangan buat provocation lah. Student jangan buat viral. Ustazah faham kan? Maksudnya kalau dia nak tak puas hati, dia terus cakap dengan kita. Jangan buat viral, sebab kita pun faham suasana viral di kalangan student kan. Kita tahu keadaan macam, maksudnya susah viral, tapi berterus terang. Dunia viral ni sangat penting sebab kita kena faham isu infodemik. Infodemik maksudnya ada fakta betul, ada fakta tak betul. Alright. Jadi since saya agak faham dalam AI, Artificial Intelligence, jadi saya tahu mana maklumat yang boleh diterima, mana maklumat yang bersifat viral ataupun infodemik. Jadi misconduct ni pun juga kalau kita tengok kat sini, kalau saya tengok kat sini Future Ready ni, maksudnya macam ada soalan-soalan tu tak kena kat student sebab dia tak belajar lagi. Ada soalan tu dia kena kat student. Alright. Kadang-kadang selalu mama beritahu dengan Sofia kan, tolong cikgu, kadang-kadang ada yang tak kena kan, tolong cikgu terkeluar, jadi beritahu kadang-kadang tu suara tak ada, beritahu, inilah tugas student. Ada kena, macam saya ni kan, saya terlupa nak change privacy ni kan, student tak boleh add. Jadi student beritahu, kita terima dengan keadaan terbuka, kita baiki. Kadang-kadang kena hack, kadang-kadang kena hack juga. Bila kena hack, kita tahu macam mana nak selesaikan. Bukan senang nak pergi online teaching and learning. At least kita kena ada 33% hacking skill. Kita kena ada hacking skill. Maksudnya kalau Sofia, mama internet slow, jadi mama cepat je tengok IP apa yang berlaku. Jadi kena ada hacking skill. Kena ada skill, bukan kita nak hack orang. Jadi eloklah saya nak beritahu. Untuk keselamatan kita lah kan. Keselamatan. IP address kena jaga, password kena jaga, tukar sentiasa password. And then kalau boleh profile sentiasa update. Alright, and then kalau ada security, buat second authentication security. Letak security dekat handphone, bukan dekat email sahaja. Alright, and then as a conclusion, saya kata, Sofia juga, tolong tingkatkan the latest computer knowledge. Contohnya tadi kan game yang terkini, bukan mama suruh main game untuk tahu teknologi, bukan suruh macam
2-3 jam main game. Seronok-seronok pula. Dah tahu tu cukup lah. Kalau main game dengan kawan dah cukup lah. Yang penting ilmu kena tambah, skill kena tambah, integriti pun jujur juga. Student kan selalu buat plagiarism, meniru kan. Itu pun selalu cakap dengan Sofia, usaha sendiri pasti berjaya kan. Jadi apa-apa pun try to be integrity. Integrity, jujur kita. Kalau buat self determined learning tu jujur kita. Alright? Jadi saya rasa itu sajalah. Satu cabaran pada pelajar, satu cabaran pada ibu bapa. Alright? Jadi saya pun bersyukur. Sikit doktor tentang TikTok doktor. Mungkin doktor nak respon. TikTok, saya tahu Sofia sangat suka TikTok tapi saya kawal sebab tapi taklah bukan yang benda tu. I mean yang baik. Animation anime. Itu saya tak minat. Oh, tak minat. Saya minat. Okay. Saya faham. Sofia banyak animation. Okay. Mama control. IG dia pun penuh animation. Okay. Mama control. Mama nak tengok hasil TikTok tapi jangan benda lara. Jadi tapi TikTok kita kena tahu. Dalam pengajaran pun saya sekarang ni tengah adapt TikTok untuk gunakan TikTok dalam pengajaran. Tapi saya rasa macam sebab kadang-kadang kita kena belajar lah, bila belajar tu ambil masa lah. Saya perlukan satu hari kena belajar. Bagusnya TikTok ni zaman sekarang yang paling hit ialah Instagram, TikTok. Kalau macam saya ni veteran Facebook, Facebook. Tapi kanak-kanak dia tak suka Facebook. That's why kita selalu post dekat YouTube je, bukan dekat Facebook. Thank you very much. Terbaik lah sharing tuan-puan. Saya dengan Ustazah Wahida ni tuan-puan, kita orang kadang password Facebook pun tak ingat. Doktor Norma pesan suruh ada double security. InsyaAllah kita cuba improve. Triple double security. That's why buku kena simpan. Maksudnya jangan letak di mana-mana. Buku ni share dengan Sofia. Sebab Sofia ni kadang-kadang dia pun guna password saya juga tu kadang-kadang. Sebab dia nak explore dia pakai kan. Jadi buat share, banyak share. Tapi kita berdua je yang tahu. Tapi tak boleh letak dekat handphone, tak boleh letak dekat email. Letak dekat bahaya. And then apa saja cikgu-cikgu, saya tahu cikgu banyak buat bahan e-content. Letak dekat pen drive, external pen drive. Kalau takut kena hack. Saya kesian cikgu-cikgu yang saya kesian sebab laptop kena hack and then bahan dia habis. Tukar kepada file lain. Jadi saya nasihat letak dekat external at least, ataupun kalau dekat Dropbox nanti ada orang share. Kalau dekat email ada orang share. Jadi letak dekat external. Jadi kalau fikir banyaklah. Sangat banyak lah kalau semenjak PKP ni banyak. Sofia pun banyak. Serius. Banyak dalam kotak ni Sofia pun ada. Sebab dia pun ada banyak buat video. Saya sayang. Idea dia saya sayang. Saya letak. Lukisan dia. Dia pandai melukis. Tapi cuma kena dia lebih dewasa lagi lah. Cuma lebih dewasa. Okey, faham. Sofia ada kata-kata yang Sofia nak sampaikan kepada Ustazah Wahida. Saya bagi ruang dekat Sofia, silakan. Dekat untuk jika diberi peluang Ustazah ni apa ni kata-kata Sofia. Okey, carry on. I love you Ustazah. Saraheyo. Oh my Dia god. Jepun, dia bukan Korea. Oh, bukan Korea. Kalau Jepun macam mana? Jepun apa? Ite ya. Saya tahu itakimasu. Itu makan. Jom makan. Tu je lah. Okey, daripada Dr. Norma mungkin sikit kepada Ustazah Wahida, wakil pihak CMN, silakan.
Ustazah, saya nak lahirkan rasa ucap terima kasih daripada Sofia Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3, kemudian UPSR, ni sekarang ni PMR. Ustazah banyak bantu. Ustazah melayan saya. Ustazah, saya hormat Ustazah sebab sangat-sangat banyak membantu, even kata-kata nasihat. Ustazah tahu masalah Sofia lebih daripada saya kadang-kadang, sebab saya ni kadang-kadang dia kata apa, Ustazah Wahidah tu faham saya, dia kata macam itulah. Jadi saya pun terasa juga tu kadang-kadang hari Jumaat tu bila Ustazah berkutubah dengan Sofia tu, saya kata macam mana saya nak berkutubah macam tu ya, sebab saya tak ada agama, saya bukan latar belakang agama. Jadi saya bersyukur dapat Ustazah yang bagus, memahami. Saya rasa hubungan saya dengan Ustazah sebenarnya daripada dululah dah lama. Dan Ustazah ni yang appreciate, dia melayan apa saja kehendak saya, dia appreciate lah. Kadang-kadang saya banyak juga menyusahkan Ustazah ni. Tapi kadang-kadang dia berlakunya bukan apa Ustazah, risau, subjeknya banyak and then kita nak biar berjaya, terpaksa dibekalkan juga dengan guru-guru tuition sebab subjek dia banyak, kita kena bantu sebab mama dengan ayah yang nak sekolah tu kan, mama dengan ayah nak supaya ambil subjek banyak kan, jadi mama dengan ayah kena bertanggungjawab. Itu je yang saya sekali tanggungjawab tu saya serahkan pada Ustazah Wahidah. Saya ucap terima kasih pada Ustazah, tanggungjawab dia sangat solid. Macam saya sebut tadilah, tak kira masa, tak kira petang, pagi, maghrib, even malam, subuh, sangat menjawab Ustazah. Saya bersyukur dapat Ustazah Wahidah. Silakan Ustazah Wahidah. Nasihat, orang kata kata-kata semangat untuk Sofia, pelajar yang bakal mengecap cita-cita dia. Tak apa, memang setiap kelas saya dah bagi khutbah kat dia. Panjang kan, panjang nasihat dia Kak Sofia ni. Alright, saya ucapkan terima kasih lah pada doktor atas kepercayaan lah sepanjang saya menguruskan dulu Akademi Invita daripada Johor Bahru sampai sekarang lah yang dah di rebranding CMN Academy. Atas kepercayaan doktor tu, macam Wahidah pilihlah mana yang terbaik. Cikgu ni boleh ngajar Sofia kan. Jadi kita faham, saya dah anggap Sofia macam adik sendiri. Sebab tu kalau saya bebel ke, marah ke apa, saya faham lah bila subjek banyak tu memang saya dulu pun sekolah Arab memang banyak subjeknya kat situ lah sampai ke SPM. So memang Sofia ada ngadu yang mama sibuk apa semua kan, busy kan. Cakap busy mama untuk Sofia, bukan untuk orang lain. Betul. So itulah antara khutbah yang diberi setiap kali kelas. Kan. Jadi kita jiwa pendidik kan, macam doktor cakap tadi, bila-bila masa kita sentiasa bersama dengan student kita lah. Dan mungkin chemistry-nya dengan doktor sebab UTM. UTM tu daripada ayah saya sendiri UTM. So banyak kawan-kawan doktor pun doktor saya. Sebab saya pun pelajar UTM juga, master daripada UTM. So UTM Skudai tu dia kecil je sampai masuk UTM KL pun doktor pergi kan. UTM KL pun ada doktor-doktor saya lah yang saya kenal. So kat situ kot. Jadi kita academician kan, lebih kepada apa ni kita panggil chemistry untuk bahagian education ni lah. So memahami apa yang doktor nak, yang terbaik untuk anak-anak. So saya mengambil amanah tu untuk membantu anak-anak yang lain juga. Terima kasih Ustazah Wahidah, terima kasih Dr. Norma, thank you Sofia. So terima kasih juga kepada warga Tutor Profession Malaysia yang support live sharing dalam Tutor Profession Malaysia talk show kita setiap malam bermula jam 9.30 malam. Hari ini pada saya yang menarik kita dapat bawakan secara live. Sebenarnya dah lama doktor kita nak live dengan doktor, tapi hari ini dapat berkesempatan live dengan doktor. InsyaAllah doktor ada kesempatan lagi kita live bersama lagi, boleh ke doktor? Boleh, insyaAllah. Okey, so tuan-puan itu
Bagi saya sharing is caring. Bagi saya sharing is caring. Dalam dunia pandemik ni everything sharing. Bukan sahaja knowledge tapi wang ringgit. Betul. Okey. Itu saja daripada kami. Thank you juga Ustazah Waida sudi live dengan saya malam ni. Kita jumpa lagi tuan-puan di perkongsian live akan datang. Yakin sulung berjaya. Be the legend. Selamat malam. Assalamualaikum.